Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada rakan-rakan sahabat handai. Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like, komen dan share serta aktifkan lonceng notifikasi anda agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Kesannya bagaimana bagi saya? Kita baca. Najib dapat pengampunan atau tidak, Anwar tetap terkesan. Pengumuman rasmi lembaga pengampunan berkaitan Najib sama ada mendapat pengampunan diraja atau tidak tetap menjadi berita buruk bagi Perdana Menteri. Penganalisa politik Profesor Azmi Hassan berkata, jika bekas Perdana Menteri itu yang dipenjara atas kesalahan rasuah itu dibebaskan, Anwar akan dipuji menyokong UMNO. Geostrategis dan fellow kanan Akademi Penyelidikan menambah, Najib masih mempunyai sedikit pengaruh dalam parti. Justru kata Azmi, pengampunan Najib pasti akan mengembirakan akar umbi UMNO. Okay. Jika beliau terus aktif dalam kancah politik, sudah tentu dia akan menguatkan parti dan mereka akan mendapat lebih kepercayaan. Pun begitu, Azmi mengingatkan pembebasan Najib juga akan membuat pengundi PH menyalahkan Anwar, bahkan mungkin tidak selesa bekerjasama dengan UMNO. Profesor James Chin yang percaya pengampunan Raja itu akan menyebabkan kerajaan hilang keyakinan dalam kalangan penyokong bandar yang tidak mahu melihat Najib dibebaskan. Pengampunan Najib juga, kata Chin, akan menjejaskan reputasi kerajaan Malaysia. Ketika imej negara semakin pulih daripada cara kerajaan menangani isu UNDP, katanya pengampunan Najib akan membuat orang ramai menganggap kerajaan sebaliknya tidak serius memikirkan rasuah. Pada masa yang sama, Chin mengingatkan walaupun mungkin terdapat bantahan, kesannya akan terhad kerana pengampunan itu berada di bawah kuasa penuh yang di-Pertuan Agong. Sesetengah kumpulan Melayu mungkin akan melakukan bantahan tetapi tak banyak. Mungkin sama ada kerajaan persekutuan akan kekal utuh atau tidak. Jika Najib diizin meninggal penjara, Azmi percaya kerajaan akan menjadi status quo. Ini kerana Azmi beberapa pihak UMNO mengakui realiti mereka saling memerlu di antara satu sama lain sebagai parti politik. Baik. Now, ada lah yang mengatakan bahawa Najib akan dibebaskan daripada 12 tahun jadi 6 tahun, tolak setahun lebih, maka 2027 beliau akan dibebaskan. So 2027 itu apa tuan-tuan? 2027 adalah PRU ke-16. So pada waktu itu dia kata sangat sesuai untuk pembebasan Najib pada 2027 kerana 2027 mungkin bebas awal sikit kerana pada masa itu UMNO memerlukan dan juga PH memerlukan, UMNO memerlukan sokongan daripada orang Melayu. So berkemungkinan juga daripada pembebasan tersebut orang Melayu akan kembali menyokong gabungan PHBN. Ini secara teorinya lah tuan-tuan. Namun begitu, saya percayalah, I believe, ini pada pandangan saya lah. Even katakanlah Najib dibebaskan sekalipun, dia mungkin memberi sedikit kepercayaan. Kita tak menafikan, pengaruh itu ada. Tetapi untuk kita kata bahawa benda itu akan benar-benar mengembalikan kepercayaan orang Melayu itu, bagi saya sukar. Ini pendapat saya lah. Salah satu benda yang akan digunakan oleh PAS PN lah kalau Bersatu masih ada ialah sebagaimana mereka gunakan kes Zahid sekarang ini. Tuan-tuan tengok kes Zahid sekarang ni, sebagaimana mereka guna kes Zahid 42 kes, 47 kes, 47 kes, mereka akan gunakan juga pengampunan itu walaupun dia tahu itu kuasa yang di-Pertuan Agong, katakanlah betul kan. Mereka akan tetap guna. Sebagaimana juga kita kata kes Zahid itu pembebasan atas kuasa penuh pendakwa raya. Dia orang tak terima, dia kata tetap Perdana Menteri. Walaupun kuasa penuh yang di-Pertuan Agong, mereka akan tetap kata, tak, itu kuasa Perdana Menteri. Dia akan ada dalam bisikan mereka, Perdana Menteri lah memberi nasihat, Perdana Menteri lah memberi nasihat. Padahal dalam kes Zahid, 40 kes VLN dibebaskan sewaktu Perikatan Nasional memerintah. Tapi yang tu mereka tak cakap. Mereka cakap yang 47 ni, yang 40 kes VLN, salah guna kuasa visa luar negara itu, yang tu mereka tak bincang. Yang mereka bincang yang ni, 47 ni. Sebab apa? Tengah trial. Tiba-tiba tarik kes. Sedangkan kes 40 tu DAA. Yang kes 47 DNAA. DAA lagi kuat. Tetapi itulah saya kata. Mereka akan selektif dalam mana mereka nak attack. Sebab itu bagi saya, dia bukan masalah pembebasan atau bukan pembebasan. Dia macam mana kita nak manage isu. Macam mana kita nak manage image. Yang ini bagi saya kerajaan ini agak lemah. Kerana masing-masing nak tunjuk mereka pandai. Grup masing-masing nak tunjuk masing-masing pandai. So akhirnya, orang yang benar-benar sepatutnya boleh ke depan dan membawa imej tu tak ke depan. Yang tak boleh ke depan,
Pergi ke depan, cadanglah macam-macam, keluarlah dana macam-macam, tetapi akhirnya tak ke mana. Permainan bagi saya, kerajaan ni dia tak ada satu grup, dia tak ada satu konsultan yang kuat yang boleh buat decision yang mana even Perdana Menteri pun kena dengar. Yang tu buat masa inilah tak ada lagi. Ni saya cerita, saya bagi tahu. So dah faham masalah itu, so settle lah masalahnya. Takkan nak tanya saya lagi macam mana nak settle. Kan? Saya dah nyatakan dah benda ini dah. Berapa kali. Sama ada secara terbuka atau secara tertutup. Tetapi nak terima atau tidak, terpulang. Tapi kalau kau orang masih percaya dengan apa yang orang yang kau percaya sekarang ini, kau orang habis. Okay. Habis cerita Najib kat situ. Alright. Bagi saya, simple je tuan-tuan. Dia bukan masalah Najib atau tidak, pengampunan atau tidak. Benda itu baguslah untuk orang yang sokong Najib. Tak baguslah untuk orang yang tak sokong Najib. Tetapi dia macam mana kita manage image tu sendiri. Itu yang jadi isu yang besar. Baik.